Assalamualaikum dan selamat pagi untuk semua. Kembali kita bertemu dalam MHI. Dan kita membawakan sesuatu yang bermakna hari ini. Dalam hidup ini kita bertemankan kepada sebuah kehidupan dan juga mungkin ketakutan yang menjadi peneman kita. Dan saya tadi nampak gambar orang terjun tu. Kaki saya dah berpeluh. Peluh. Oh, anda fobia tempat tinggi? Takut tempat tinggi, akrofobia. Akrofobia. Sama lah kita sebenarnya. Sama juga. Sama. Nasib baik kita berada di... Kalau buat ujian pergi Menara Kuala Lumpur ke dan sebagainya, kalau berdiri di kaca yang tu, Ya, yang boleh nampak bawah tu, ya. memang saya macam pejam dan juga Dia awak dapat degupan jantung yang cepat, berpeluh-peluh lebih pada sebagainya. berpeluh. Berpeluh-peluh. hyperhidrosis. Jadi awak tak ada takut fobia apa-apa? Saya setakat ini Alhamdulillah masih Saya tahu lagi ada okey. kelemahan Hanif. Apa dia? Tak, itu bukan. Jangan dipujanggakan kepada fobia Tak, kita dia pada pagi ini. Takut kepada cinta. Saya dah agak dah. Saya dah agak. Bila dapat topik ini dari semalam, Fetri akan berkata sebegitulah. Okey, Kebetulan saya temui satu istilah tu yang takut kepada cinta. Okey. Apa nama dia? Di Panjanglah ada beberapa jenis saya tengok. Okey, tak pasti yang mana yang dimutamatkan sebagai istilah yang rasmi. Betul. Oh, itu pun banyak istilahnya. Banyak fobia yang kita boleh, ada ramai yang tahu, ada ramai yang tak tahu. Ada yang takutkan keadaan yang gelap, ada juga yang takut masuk lift. Dan ada juga yang takut dengan badut. Jadi sebab itulah kita letakkan 3 badut kita berada di sini. Saya kena mengakulah saya sedikit takut dengan badut-badut Kenapa? ni. Tak tahu. Mungkin kerana masa zaman kecil-kecil dulu ada satu rancangan ni ataupun satu movie ni ditunjukkan dia tentang badut Yang seram. yang sangat Yang seram. membunuh, Yang menakutkan membunuh. lah. Pernah tengok ke? Itu itu mungkin antara perkara yang kerana itulah antara sebab fobia kerana ada latar belakangnya, ada sejarahnya. Setiap kali bercerita mengenai fobia tersebut kepada yang takutkan kucing, mungkin sewaktu kecil mereka pernah dicakar kucing sehingga Saya menyebabkan takut kecederaan. kepada anjing. Okey, pernah digigit. Bab bunyi dan juga mungkin pernah diserang. Ya. Okay, takut kepada anjing, takut kepada ketinggian Okey. Okey. dan takut kepada pengkhianatan. Wow. Saya dah agak Tapi Lok, itulah dia yang awak sebutkan tadi sebab kita pernah bersiaran dengan satu anjing K9 yang digunakan untuk misi menyelamat, tapi awak tak menunjukkan punya awak ni yang ada tu mungkin saya tahu memang fobia. tugas dia macam tu. Okey. Tiba-tiba berlalu di jalan dan juga lepas tu diserang dan bunyi tersebut. dikejar. Sekali lagi bunyi tu. Macam mana bunyinya? Hanya untuk saksikan di tonton.com.my ataupun Facebook Facebook Indonesia. Live nanti boleh Okey. Tapi kalau macam anjing yang baik yang mahukan makanan tu tak ada masalah. Cuma bila kita berlalu di kawasan yang sebab saya pernah ke kuburan ibu saya. Ya. Jadi sebabkan kawasan itu baru dibuka. Jadi ada anjing yang baru melahirkan anak. Dan mungkin dia kerana garang dan juga mengejar dan juga untuk mempertahankan diri dia juga. Betul. Ya. Tapi yang jahitnya bila saya kuatkan suara, dia sendiri yang berundur. Betul. Mungkin ada reaksi juga, dia pun takut pada kita pun takut sama takut. Dia sebenarnya reaksi sebegitu hanya untuk dia tidak akan menyerang kita kalau tidak rasa diancam lah. Itu memang antara sifat semula jadi haiwan-haiwan di jalanan ini. Okey. Baik, kita juga ingin mengucapkan sebenarnya hari ini yang bersiaran patutnya ialah Anim Izzati Rizki. Ya. Tapi kami dikabarkan semalam ada berita duka yang menimpa keluarga Anim, iaitu ibunya telah pun kembali ke rahmatullah. Ya kan? Ya, dan kami di sini ingin mengucapkan takziah kepada Anim dan keluarganya. Dikabarkan di sini arwah Maznah binti Abdul Kadir telah pun menghadapi penyakit intraabdominal sepsis to ischemic bowel, iaitu aliran darah tersumbat sehingga kerosakan usus besar. Allahyarhamah berusia 60 tahun, meninggal di Hospital Sultanah Aminah selepas 12 hari koma, meninggal jam 5 petang semalam dan akan dikebumikan pada pagi ini di tanah perkuburan Saleng pada 9 pagi. Kami di Malaysia hari ini mengucapkan salam tahziah kepada rakan setugas kami, Anim Izzati, atas pemergian ini. Diharapkan seluruh keluarga untuk kekal kuat dan tabah dalam menghadapi dugaan ini, insya-Allah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Baik, kembali kita berdiskusi dan berbincang hari ini berkaitan dengan fobia. Ada sesuatu yang berkaitan dengan Hanif. Ni nak juga cari saya punya tu. Walaupun saya dah disclaimer kat sini, saya memang setakat ni masih tiada apa-apa. Gynophobia. Apa? Gynophobia maksudnya?
Takut perempuan. Hanif takut perempuan. Saya memang tak percaya. Jauh. Sebab tu kita jauh ni ada halal gap. Ada halal gap. Yang salah satu saya rasa memang tak tahulah bersesuaian untuk kalian berdua ke tidak. Ya. Dinamakan pentrafobia. Fobia dengan mak mertua. Saya okey. Oh, okey. Saya okey. Fobia. Oh. Dengan mak mertua saya main guli sama-sama. Betul, saya terlalu baik tak tahu nak takut macam mana kan. Tak tahu takut macam mana. Okey. Tapi ada banyak begitu fobia yang mungkin masyarakat merasakan bahawa kadang-kadang perasaan takut ni macam dengan tak ada satu sebab yang kukuh. Tapi ini Sofia mungkin takut ini. Tokofobia. apa tu? Takut melahirkan. Tak, saya dah selamat melahirkan seorang anak. Yalah, selepas ini Ya. Tapi memang banyak sangat kalau kita perhatikan dan kita buat pembacaan. Memang Ya. terlalu banyak jenis-jenis fobia sehingga ada yang kita rasakan tak masuk akal. Betul. Perkara segitu pun takut. Kadang-kadang kalau kita tengok warna pun takut. Ada kepada yang takut kepada warna. ada kaitan dengan Hanif lagi satu lagi. Tengok tu. Scolionofobia. Skolonio. Scolionofobia. Apa tu? Takut sekolah. Okey, kita buka talian 0377261603. Jika anda terdapat sebarang pengalaman fobia kepada apa sahaja boleh hubungi kami. Mungkin untuk kita berkongsi pengalaman dan juga pendapat. Kerana hari ini segalanya bertemakan kepada konsep fobia dan ketakutan. Ada kaitan dengan Sofia. Ya. Saya nak cari juga. Habis lagi. Nomofobia. Nomofobia, apa tu? Takut ataupun risau kehilangan telefon. Okey, saya nak kongsi satu ni. Okey, saya nak kongsi satu ni. Hippopotomonstrosequipedaliofobia. Saya tahu. Fobia dengan perkataan yang panjang. Ya. Fobia pun Benda nama dia panjang lah perkataan kan? panjang. Kalau sebut lagi sekali mungkin lain bunyinya. So, kita tak boleh sebut lagi sekali. Okey, ini dia. Yang saya sebutkan pada Hanif. Erotofobia. Eretofobia. Takut akan percintaan. Dia ada banyak jenis. Satu percintaan yang ni lebih kepada percintaan yang ada elemen seksual. Itu lebih kepada takut dikhianati, takut dicurangi, takut cinta baru pun banyak juga jenisnya. Okey, dan juga ada tak bathyphobia? Takut mandi. Takut kedalaman. Takut kedalaman. Ada. So begitu banyak peringkat dan jenis-jenis fobia. Yang ini kita ada pemanggil talian. Jun dari Kelang. Jun dari Kelang. Hai, orang Kelang. Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Ya. Hai Jun. Hai, Sofia. Hai, kongsikan Jun. apa awak takut dengan apa ni? Fobia apa? Bunyi macam pelik lah kot. Ya. Tapi saya takut dengan ulat gonggok yang merah tu. Tak pelik. Tak Memang pernah. ramai takut. Tak pelik eh? Tak pelik. Kalau dibuat Petri pun takut. sebab kalau macam di negara Indochina mereka Makan buat goreng, tak takut. Kalau digorengkan tak takut. Tak. Masalahnya tengok pun takut je nak makan masa dah goreng. Apa dia Jun, apa sejarah dia sehingga takut pada ulat gonggok? Tak, masa kecil-kecil dulu dekat kampung, kawasan lembap, banyak sabut macam tu kan. Bila Okey, kita terbalikkan sabut tu, dia macam banyaklah dekat situ. Dia berkumpul kan. Tanah gambut kan semua. Gambut. Okey. Jadi bila tanah lembap je tu, bila nampak je dia bergulung-gulung tu apa, Berpusing tu. macam tu lah. Jadi kalau Geli sangat-sangat. Jadi kalau Jun jumpa ulat gonggok tu, apa reaksinya? Berpeluh-peluh Bila ke? jumpa kat Tangan jalan bergeletar? Sesak macam nafas kadang ke? kat sinki, kadang-kadang kat sinki dia masuk kan kat dapur ke. Menjerit lah, automatik menjerit. Tapi ada perasaan takut lah. Takut tu dia macam tiba-tiba terus jadi terkejut tau. Ya, dan Kalau banding dengan lipas, yang mana lebih ditakuti? Lipas okey lagi. Okey lagi. Lipas Lipas okey. boleh sapu kan. Apa ni Jun, adakah kategori androfobia? Apa tu? Takut kepada takut kepada lelaki, ada tak? taklah. Dah berkahwin dah nak takut apa. Tak, kita gurau-gurau je. Ni istilah baru kita kongsikan ya. Ya. Ini pertama kali lah kita jumpa orang yang takut ulat gonggok. Sebab biasanya mungkin geli kan. Sebab saya pernah tengok, saya pernah search juga takut kepada haiwan menjala macam tu lah lebih kurang. Tapi saya fikir takut kepada haiwan menjala tu macam banyak sangat. Jun tengok kami di TV ke sekarang ni? Tengok tadi jauh. Kalau boleh kita ambil cam Fitri tadi? Kamera yang Fitri tadi kita ambil. Yang mana satu lagi takut? Fitri ke yang di belakang Fitri tu? Itulah dia. Takut pada ubi tak?
Sebab ada ubi, ada batas. Apapun, terima kasih kepada Jun ya. Terima kasih Jun. Okey. Jadi awak ni sibuk mencari fobia kita ni. Mungkin dia kategori microbiofobia. Tapi lebih pada bakteria kan? Okey. Oh, ada juga fobia pada bentuk 8, Octofobia. Ya, takut kepada nombor 13 pada. 13? Macam-macam lah yang pelik-pelik kan? Wow. Okey, kita juga nak berkongsi sesuatu. Kita ingin memahami dengan lebih lanjut apakah itu maksud fobia. Adakah ia perasaan geli atau takut semata-mata? Kita bingkisan seterusnya yang akan memaparkan trivia fobia yang unik dan juga pelik. Jom kita saksikan. Fobia ialah perasaan takut atau cemas yang berlebihan terhadap sesuatu benda atau situasi. Nomofobia ialah singkatan untuk No Mobile Phone Phobia. Penghidap nomofobia akan merasa cemas dan tidak keruan jika telefon pintar hilang, tiada internet atau kehabisan bateri. Fobia ini biasanya dialami oleh golongan muda. Aisotrofobia ialah perasaan takut pada cermin atau melihat diri sendiri dalam cermin. Individu yang mengalami fobia ini mempunyai masalah keyakinan diri kerana mereka bimbang sekiranya refleksi di cermin menunjukkan kekurangan diri yang tidak boleh diterima. Ketisfobia ialah fobia untuk duduk. Antara puncanya, penghidap pernah mengalami kecederaan fizikal ketika duduk. Ia menjadikan individu tersebut takut untuk duduk dan lebih memilih untuk berdiri sahaja. Panterafobia pula merujuk kepada perasaan takut pada ibu mertua. Penghidap biasanya pernah melalui beberapa pengalaman pahit pada masa lampau. Ini menyebabkan mereka takut untuk berjumpa dengan orang baharu. Geliofobia pula merupakan fobia terhadap gelak ketawa. Penghidap fobia ini akan mula berasa takut apabila ada di sekeliling orang yang sedang ketawa. Antara puncanya ialah risau diketawakan oleh orang sekeliling. Itu kita ceritakan mengenai fobia kepada ketinggian, tapi antara acaranya adalah base jump itulah yang berlangsung setiap tahun. Kita nak teruskan dengan tema di MHI pada pagi ini berkenaan dengan fobia, dan kali ini seperti yang kita bawakan atau kita janjikan di awal pagi tadi berkenaan dengan coulrophobia ataupun fobia kepada badut. Dan untuk itu ini memang antara kadang-kadang memang kita fikirkan wujud ke tidak perasaan takut sebegini kepada badut, kerana kadang-kadang badut ini kita saksikan kerana dengan telatah mencuit hati mereka, takkan ada orang yang takut, tapi memang ada kerana pelbagai latar belakang dan juga pengalaman yang mengerikan ketika kecil. Untuk itu kita bawakan salah seorangnya yang memang mengakui mempunyai sedikit fobia terhadap badut ini apabila kita bercerita sebentar tadi, iaitu saudara Alif Abu Bakar, seorang individu yang berusia 30 tahun. Takut kepada fobia sedikit kepada badut, kalau boleh ingin diceritakan. Assalamualaikum. Dia sebenarnya saya nak kategorikan sebagai fobia tu dia tidak terlampau ekstrim, tapi mungkin apabila kita bertemu, maksudnya kalau macam kita ada majlis hari jadi kanak-kanak kan, kalau kita pergi, maksudnya kalau bila ada badut tu datang buat perform ke apa tu kan, saya dari dulu mungkin saya rasa benda tu tak lawak. Benda tu sepatutnya badut tu orang anggap benda tu lucu kan. Karakter yang lucu. Kelakar. Saya tak rasa kelakar langsung, dan saya rasa benda tu agak mengganggu, mungkin dari segi penampilan, dari segi mungkin cara dia berpakaian, menimbulkan rasa tidak selesa lah. Menimbulkan rasa tidak selesa. Puncanya, Alif? Puncanya saya tak tahulah. Mungkin dari kecil tu saya jarang jarang pergi event yang ada badut ke apa waktu kecil. Tapi saya masih ingat lagi waktu kecil tu mungkin ada satu restoran fast food lah. Restoran fast food ni dia ada satu maskot yang memang exactly rupa macam badut, macam clown. Dia punya muka putih, rambut dia merah, hidung dia merah kan, dia pakai kasut pun merah. So kita rasa sebagai kanak-kanak kita tengok benda tu satu benda yang agak menakutkan, dan saya rasa benda tu bukan satu yang melucukan. Walaupun sebenarnya tujuannya untuk menghiburkan kanak-kanak tersebut. Sebab lepas tu kita tak tahu di sebalik kostum tu siapa. Dan waktu tu macam saya rasa benda tu, dan kita tak kenal, macam kita selalu rapat dengan kawan-kawan apa semua kan, tapi saya tak tahu siapa orang di sebalik tu dan apa niat dia, intention dia. Mungkin itu yang menyebabkan saya rasa macam benda tu
agak menakutkan lah. So benda tu mungkin terbawa-bawa sampai besar dan setiap kali saya tengok saya associatekan kostum begitu dengan badut dan bila dia sebenarnya bukan badut saja, apa yang pakai maskot, especially maskot dia maskofobia, dia macam related. Dan maskot tu pun bukan semualah, dia ada jenis-jenis lah. Dan badut tu pun ada jenis-jenis juga. Betul juga. Dan kalau yelah, sebab apabila kita bercerita mungkin kadang-kadang orang macam percaya tak percaya kan. Betul. Kalau kita nak tunjukkan gambar di belakang ni, macam mana perasaan awak? Ni saya tahu ini. Dia kalau macam saya tengok visual maksudnya TV, saya boleh tengok maksudnya macam ni memang karakter daripada first movie dia, Stephen King punya filem kan, It End. Saya memang suka cerita hantu. Okay. Personally memang suka ini awatan. Memang tak. Saya ini yang first yang dulu saya rasa mungkin trigger yang sebab saya tak suka. Okey. Jadi kalau tengok memang kalau saya tengok TV saya tak ada masalah, tengok TV atau gambar saya tak ada masalah, tapi kalau berhadapan tu dia mungkin kita ada sikit berdebar. Tapi kalau kita minta awak tengok boleh tengok lah. Boleh tengok. Kalau macam ni hanya sekadar menakutkan. Dia menakutkan, cuma dia tak adalah perasaan sampai rasa macam tak nak tengok ke apa ke. Tak ada sehingga perasaan cemas. Cemas. Tapi okey, tadi anda kata kalau tengok TV tak ada masalah. Kita tunaikan permintaan anda untuk melihat secara hadapan. Okey. Macam mana pula kalau melihat secara hadapan watak-watak yang comel-comel? This is my friend. Ya. Hi, I'm Kitty. Hai. Kitty. Ni pula adalah Kiwi. Habibi the clown. Macam mana kalau sentuh tak? Nak sentuh? Nak salam? Okey, kalau yang macam ni saya kategorikan sebagai masih lagi boleh diterima dan boleh didekati lah. Pasti. Walaupun Kiwi ni sebegini caranya. Boleh lagi sebab dia masih lagi kita nampak rupa orang. Rupa orang Lain ni kan kalau sepenuhnya transform lah. tapi dia kalau macam yang perempuan ni mungkin Kitty ni, Kitty. Sini Kitty. Terbalik pula. I takut dia. kita takut dia. Oh, you takut I? Macam Dia bukan kita takut, dia rasa macam kita tak selesa lah dia. kenapa tak sedih? Tapi boleh tengok lagi. Boleh tengok Tak, dia sikit-sikit. tak pandang mata I pun. Tak boleh tengok. Okey. Dia tak boleh. Kalau isteri nak tema perkahwinan konsep ni macam mana? Oish, memang Janganlah kalau boleh tidak tidak. Boleh lah. Okey, kita nak berkenalan juga dengan ketiga-tiga mereka ni. Ya, tadi dah perkenalkan ni Habibi, Kiwi, Kitty. Okey, anda semua menghiburkan orang di mana? Di semua. dekat birthday party ataupun launching, any kind of event lah. Macam Sama je mungkin dari segi solekan sama ataupun berubah? Macam saya sama, dia lain. Hanya untuk hari ini sahaja. Sama. Watak awak lebih kepada apa? Saya lebih kepada funny lah. Funny ke? Boleh ubah suara ke memang macam mana? Memang macam ni. Macam ni. Natural tu lebih baik. Okey. Pernah tak awak menghibur kat acara kanak-kanak dan kanak-kanak tu menjerit-jerit nangis sebab dia takut? Pernah. Jadi kalau benda tu berlaku, apa yang anda bertiga buat? Avoid. Avoid. Kalau macam dia avoid. Kalau macam saya mungkin saya ada macam a bit character. Saya cakap okey, saya cat, saya miau, saya Elsa. So macam kalau untuk perempuan, dia slowly dia akan accept kita tau. Tapi kalau macam untuk guy, kita cakap okey, I ada pedang, I ada pistol. So dia macam attract to that. Jadi tak boleh muncul awak image yang menakutkan ya. Kena suara yang kita tak boleh terus sergah macam tu. Kita macam okey, slowly distance first. sebab saya dukung anak saya tiba-tiba dia lompat tau. Jadi dah tengah malam. Ya. Okey, kita nak alang-alang dah ada ni. Jom Alif kita awak bersama kita ke sana sikit. Ya, Kan? kita gerak ke sini sikit. Sebab tadi You Kitty luar cakap sikit. kalau terdapat yang macam tu awak akan cuba untuk pujuk apa semua kan. Kalau macam ni yang dah 30 tahun macam ni. Single ke taken? Single. Mungkin selepas ni taken lah. Pernah tak memakai pakaian yang beraksesori badut? Cermin dah pakai tak? Badut tak adalah. Kalau Jadi yang solek maskot, awak rasa tengok cermin tak takut? diri sendiri. Diri sendiri. Kalau diri sendiri saya tak ada masalah. Oh, pula. Ya, Alif, awak takut dengan badut ni sejak kecil ke? Dah umur berapa, ingat tak? Saya rasa mungkin dalam sekolah rendah lah, tapi dia bermula dengan maskot fast food tu lah yang saya cakap tu. Dan dia samakan dengan clown tu. So maksudnya kalau waktu malam kan tidur dengan badut je takutlah. Tak, ramai-ramai dalam satu perkemahan ke.
Memang tak boleh lah. Kita ada seorang yang komen dengan kita di Facebook Live MHI TV3. Nur Izian katanya dia fobia juga dengan badut kerana pernah dikejar. Dia selalu buat macam Anda memang macam tu. Kenapa? Karakter. Karakter. Yes. My character is main, nakal, Okey. suka rusik orang lah. Usir ialah kanak-kanak ni. Kalau dia orang Kanak-kanak tak sangat. Selalunya untuk mostly yang dah adult lah. Oh. Yes. Jadi Kids kita tak. Saya tak tahu lah, kita bukan tiap-tiap hari kita bangun, kita rasa okey, hari ni saya nak berkejaya sebagai badut. Jadi apa yang membuatkan anda bertiga ni nak jadi badut? Walaupun Habibie? ramai yang takut. Ya, kalau Habibie? Macam saya sendiri sebab memang saya minat. Saya memang minat. Sebab pada asalnya saya magician juga. Dan saya play badut and then dia jadi macam wow, memang amazing lah. Sambutan pun nice. Karakter awak yang Saya nak sopan. sopan. Sopan sikit lah. Sebab saya pemalu sebenarnya. Sopan. Awak yang nakal. Ya, jadi apa usikan yang paling nakal pernah buat? Kecoh orang? Yelah, macam mana? Mungkin tarik makanan dia ke macam mana? Tak. Tarik rambut ke? Pasti kalau nampak orang yang lagi takut, dia cuba avoid. Kita pergi dekat. Kalau dia lari, kita kejar. Saya awak tak kejar saya bagi tadi. Sampai dapat lah Sampai Tak, dia. main-main je. Tapi ini memang tak takut langsung lah? Tak ada apa-apa? Tak adalah Biasa. takut langsung. Dia ada sikit lah dia. Sebab ni nampaklah orang Nampak orangnya. Yang ni je lah? macam yang Kitty ni sebab sepenuhnya dia pakai transform kasut, ya. Dia semua tu. Semua pakai kasut lah. Kitty yang merah. watak yang comel-comel lah. Sebab Ray kan clown perempuan. So macam bila I bawa tu macam, oh orang macam cute ya, cute ya. Macam tu lah. So, Tapi macam sepadan. Jadi Alif lepas ni Alif rasa masih akan fobia dengan badut tak? Sebab dah dekat macam ni. Kita dah bercakap tentang fobia tu. Dia benda tu dia tak hilang. Maksudnya dah macam saya cakap dia ada jenis badut yang saya rasa saya boleh terima, saya boleh tak terima. Maksudnya ada je lah beberapa sebelum ni macam event yang kita pergi macam contohnya macam ni. Ada saya boleh lagi sebab dia tak kita nampak dia fizikal dia lagi. Dan dia pun sopan-sopan. Pernah masuk macam rumah hantu ke pernah masuk? Pernah. Ya, tak ada apa-apa. Takut jugalah tapi saya ni jenis yang ni. Tapi kalau rumah hantu, kalau yang tak melibatkan badut boleh masuk lah. Kalau yang macam saya rasa tahun ni kau ada dia buka satu dekat ada theme park. Tapi tak ada bala berpeluh ke tak ada? Okey ni bila berjumpa dengan kalau yang macam ni tak adalah setakat ni. Kalau ni memang tak ada rasa setakat takut. ni tak adalah. Macam ada Hanif cuba test pulse dia. Cuba lanjut tak? Okey. Okey lagi. Mungkin sebab dia mungkin dah ada sebab bersiaran kot kan. Jadi dia bayangkan dia pandai lah. Cover. Mungkin selepas ni baru dia akan pengsan dengan apa kita. Jadi kalau majlis anak nanti tak bawa ni lah badut. Tak. Kalau ada anak pun saya rasa saya tak bawa. Awak pun takkan dedahkan. Tak adalah tengoklah. Kalau dia cakap nak Kitty. Ubah persepsi dia bagi lebih ceria kan. Kurangkan ni kan. Boleh. Mungkin boleh lah. Kalau macam ni saya boleh terima. Dia boleh terima lagi. Awak menang lah hari ni. InsyaAllah. Awak memang susah. Kalau macam ni Kalau macam ni dah tak ada badut lah. Ni tak ada masalah. Dikehendaki ramai. Okey, terima kasih kepada kemuanya. Okey. Semoga berjaya. Selepas ni apa mungkin ada Instagram event-event kalian untuk orang panggil? Kita dari Magic Crew Entertainment. So boleh take a look at our website. Magic Crew Entertainment. Magic Crew Entertainment. Memang ada 3 orang. OMCE. Kalau pergi kat Facebook boleh MCE Clown, kat IG pun MCE Clown. MCE Clown. Ya. Alif lepas ni boleh join MCE Clown Allah insyaAllah. Atasi fobia Atasi tu. betul. Saya akan Atasi kita tolong. kena berdepan kan. Try pakai. Macam Sofia lu takut maskot. So dia jadi maskot. Betul. Sekarang dah okey dah. Saya pun takut maskot juga. Dia kena masuk dalam maskot. Okey, terima kasih kepada semuanya. Alif, terima kasih banyak. Okey. Semoga adrenalin awak turun balik selepas ini. Okey dah. Kita Sekali lagi IG anda adalah MCE The Clown. MCE.clown. boleh tentera Oh, ini dia ya. Yep. Comel macam ni Alif takut. Tapi boleh nyanyi juga kan? Boleh nyanyi? Boleh nyanyi semua? Tak boleh. Saya Okey, tak apa. Okey. Baik, kita akan berehat seketika dan sekembalinya kita akan bersama dengan seorang artis dengan lagunya yang terbaru. Yep. Pastikan ke mana? Terima kasih.